pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah kursus latihan dan pembangunan iaitu Encik Fazli bin Hamid dan kepada rakan sekalian. Pada hari ini, saya Rusni Biana dan rakan saya Gilbert Bundan akan membentangkan soalan kedua tutorial yang bertajuk TNA dan TNI merupakan proses terpenting dalam mereka bentuk latihan dan pembangunan pekerjaan LPP yang sistematik, evolusi dan strategi. Bincangkan proses ini dalam mengambil kira faktor organisasi, kumpulan dan individu. Saya akan mengambil bahagian dalam proses TNA. Pertama sekali, saya akan memberi sedikit pengenalan tentang TNA. TNA adalah bermaksud Training Need Analysis, iaitu analisis keperluan latihan. TNA adalah tahap pertama dalam proses latihan dan melibatkan prosedur untuk menentukan adakah latihan memang akan dapat mengatasi masalah yang telah dikenal pasti. Analisis keperluan latihan dibuat untuk mengenal pasti apakah kewujudan jurang prestasi berada pada tahap memerlukan program latihan. Jurang prestasi adalah perbezaan yang wujud antara tahap prestasi kerja semasa yang ditunjukkan pekerja dengan tahap prestasi yang ditetapkan atau dikehendaki oleh organisasi. Menurut Reed dan Bukala pada tahun 2006 mendefinisikan istilah analisis keperluan latihan sebagai proses mengumpulkan, menilai dan menganalisis data untuk menentukan keperluan latihan untuk sesebuah organisasi. Menurut Chiu, Thompson, Mark dan Low pada tahun 1997, TNA adalah proses berterusan untuk mengumpulkan data untuk keperluan latihan yang ada sehingga latihan dikembangkan untuk mencapai objektifnya. Penilaian TNA melibatkan ADDIE model. ADDIE model adalah singkatan bagi analisis, mereka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Pada tahap analisis adalah tenaga pengajar membezakan antara apa yang sudah diketahui oleh pelatih dan apa yang harus diketahui setelah tamat. Manakala bagi proses mereka bentuk pula, ia adalah untuk menentukan format, metodologi dan strategi yang akan digunakan untuk latihan. Seterusnya adalah pembangunan. Pembangunan adalah meletakkan idea dan mereka bentuk kreatif teras yang telah dirancang. Seterusnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah di mana kita akan melaksanakan idea dan mereka bentuk dan merasakannya sendiri. Dan akhir sekali, kita akan membuat penilaian. Penilaian adalah untuk menyemak hasil daripada orang yang terlibat dan membuat tinjauan dan juga memperbaiki apa yang tidak efektif. Okey, seterusnya, proses TNA adalah terpenting dalam mereka bentuk latihan dan pembangunan pekerjaan yang sistematik dalam mengambil kira faktor organisasi, kumpulan dan individu. Pertama sekali, saya akan menjelaskan tentang proses TNA yang terpenting dalam analisis organisasi. Dalam analisis organisasi, ia adalah digunakan untuk menyelaraskan latihan dan strategi perniagaan dan memastikan ada sumber dan sokongan pengurusan untuk latihan. Kedua, analisis organisasi merupakan analisis yang melibatkan persekitaran kerja, strategi dan sumber-sumber organisasi bagi menentukan jabatan atau bahagian yang perlu diutamakan untuk membuat aktiviti latihan. Seterusnya, analisis organisasi juga perlu dilakukan bagi mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sesebuah organisasi dan kesannya terhadap kerja dan kemahiran. TNA adalah terpenting dalam mereka bentuk LPP yang sistematik dalam organisasi kerana analisis ini dilakukan secara menyeluruh seperti persekitaran kerja, sumber organisasi iaitu jabatan atau organisasi yang memberi banyak manfaat kepada syarikat, iaitu diberikan keutamaan dalam aktiviti latihan. Proses TNA juga adalah terpenting dalam mereka bentuk latihan dan pembangunan bagi faktor kumpulan. Analisis kumpulan adalah untuk menentukan bagaimana pekerja berkumpulan beroperasi melaksanakan pekerjaan mereka. Tujuan analisis berkumpulan ini adalah untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada kumpulan pekerja agar dapat melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan tahap yang hendak dicapai oleh organisasi. Analisis kumpulan juga perlu dilakukan untuk menganalisis maklumat yang sistematik yang dapat menerangkan dengan tepat bagaimana sesuatu pekerjaan atau kumpulan kerja itu dilaksanakan. Analisis kumpulan juga dilakukan untuk penentuan pengetahuan, kemahiran,
kebolehan, dan ciri-ciri lain yang diperlukan untuk mencapai prestasi kumpulan yang berkesan. Jadi, analisis kumpulan adalah terpenting untuk mengetahui sama ada kumpulan dalam organisasi tersebut dapat mampu untuk mencapai tahap prestasi yang telah ditetapkan. Bagi analisis individu pula, analisis individu digunakan untuk menentukan keperluan latihan bagi seseorang pekerja yang memerlukan latihan. Analisis individu adalah perkara pertama yang perlu dilakukan oleh penyelia untuk menyemak rekod penilaian prestasi setiap pekerja. Di antara sumber data untuk dianalisis individu adalah performance data, laporan hasil pemantauan, work sampling, borang soal selidik, dan keputusan ujian. Analisis individu melibatkan dua langkah yang penting seperti berikut. Yang pertama adalah penilaian prestasi. Penilaian prestasi adalah untuk menilai teknik latihan yang digunakan oleh jurulatih dan mengukur kecekapan pekerja melaksanakan kerjanya. Yang kedua adalah diagnosis. Diagnosis adalah dilakukan jika prestasi pekerja didapati lebih rendah daripada piawaian yang telah ditetapkan, yang merupakan petanda bahawa diagnosis diperlukan. Diagnosis melibatkan proses menentukan kemahiran khusus dan pengetahuan yang mesti dibangunkan secara terperinci sekiranya pekerja ingin mempertingkatkan prestasi kerja mereka. TNA dalam membentuk LPP bagi individu adalah penting kerana penyelia akan dapat menentukan keperluan latihan yang manakah sesuai bagi seseorang individu tersebut. Kesimpulan bagi training need analysis adalah training need analysis ialah satu tugas yang perlu dilaksanakan selalu. Sebaik saja TNA selesai dijalankan, kita boleh tahu sama ada wujudnya perbezaan antara kemahiran, sikap dan ilmu pengetahuan yang diperolehi pekerja kita sekarang berbanding dengan kemahiran, sikap dan ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh syarikat kita sekarang dan pada masa yang terdekat. Keperluan latihan ini adalah dari segi keperluan kemahiran teknikal untuk mengendalikan peralatan dan jentera, kemahiran komunikasi, kemahiran komputer, kemahiran perhubungan dengan pelanggan, dan lain-lain. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan mengenai TNI kepada rakan saya, Gilbert. Baiklah, saya Gilbert. Saya akan membentangkan Training Need Identification, TNI, iaitu pengenalpastian keperluan latihan dalam mereka bentuk latihan dan pembangunan pekerjaan yang sistematik. Training Need Identification sebuah keperluan latihan yang melibatkan untuk meningkatkan prestasi pekerja dengan lebih baik melalui beberapa latihan tertentu. Menurut Brinkerhoff 1986, fokus keperluan latihan ini adalah lebih kepada kekurangan prestasi dan memerlukan analisis keperluan latihan. Brinkerhoff 1986 perkenakan beberapa keperluan, iaitu keperluan demokratik, di mana pilihan untuk latihan yang diminat oleh pekerja atau majikan. Seterusnya, keperluan diagnostik lebih kepada tumpuan faktor keberkesanan prestasi, manakala keperluan analitik lebih kepada pengenalpastian cara baru untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Randi 2002 pula memperkenalkan keperluan pematuhan. Ini lebih kepada pematuhan peraturan dan undang-undang. Contohnya latihan keselamatan dan program pencegahan gangguan seksual di tempat kerja. Stoker 1997 memperkenalkan keperluan normatif, iaitu keperluan individu untuk mempelajari suatu kemahiran ataupun pengetahuan. Oleh itu, keperluan ini adalah berdasarkan jurang permintaan ataupun penawaran pengetahuan dan kemahiran dalam dunia pekerjaan. Keperluan normatif ini lebih kepada keperluan masa depan dalam dunia pekerjaan. Training Need Identification ini merupakan proses untuk membandingkan tahap prestasi semasa yang melibatkan pengetahuan, kemahiran, kepayaan dan tingkah laku untuk bekerja dengan lebih cekap di tempat kerja. TNI juga adalah alat untuk digunakan mengenal pasti kemahiran yang optimum, di mana ia melibatkan aktiviti ataupun kursus teknikal dan pendidikan yang diberikan kepada pekerja untuk meningkatkan produktiviti pekerja di tempat kerja.
Dalam proses training need identification ini, pengenalpastian knowledge, skill, ability, dan behavior adalah penting untuk menentukan sama ada pekerja itu memerlukan latihan ataupun tidak. Oleh itu, organisasi perlu mengetahui tentang pekerjanya kerana pekerja adalah kunci kejayaan latihan tersebut, dan pekerja juga mempunyai keupayaan untuk berfikir dan membuat keputusan. Pengetahuan kemahiran, keupayaan dan tingkah laku KSAB, pekerja akan menentukan objektif organisasi itu tercapai ataupun tidak. Dalam TNI ini, organisasi bertanggungjawab untuk mengembangkan kecekapan pekerja standing dengan jangkaan pekerjaan ataupun trend industri dan teknologi. Tanpa ini, ia akan menghasilkan tahap prestasi yang buruk dan membawa kegagalan perniagaan. Jadi, TNI ini perlu dalam mengenal pasti punca prestasi buruk tersebut kerana tumpuan utama TNI adalah mengenal pasti tahap mana prestasi diperlukan dan apakah bidang berbeza untuk mengesan prestasi tersebut. Masuk kepada tahap mengenal pasti keperluan latihan untuk meningkatkan prestasi. Dari tahap pertama itu pelaksanaan, seterusnya penambahbaikan, dan ketiga adalah inovasi. Dalam tahap pelaksanaan, keperluan ini wujud apabila prestasi individu gagal sesuai dengan standard yang diperlukan. Oleh itu, pekerja perlu belajar bagaimana melakukan kerja dengan lebih baik. Keperluan fokus ini adalah kepada peningkatan prestasi individu dan kumpulan yang ada. Pada tahap penambahbaikan ini lebih kepada penambahbaikan keseluruhan prestasi organisasi dan penekanan kepada peningkatan yang berterusan. Masuk kepada tahap inovasi, keperluan ini wujud apabila organisasi mahu lebih maju ke depan dengan mengkaji proses untuk mencapai tujuan yang diubah. Baiklah, keperluan latihan dalam peringkat organisasi, individu dan kumpulan. Keperluan dalam organisasi fokusnya adalah lebih kepada prestasi organisasi secara keseluruhan. TNI ini juga dalam mengenal pasti adakah organisasi itu memenuhi standard prestasi semasa. Jika tidak, apakah kaedah-kaedah latihan yang dapat membantu mencapai standard tersebut. Keperluan kumpulan ini merangkumi pasukan, jabatan, fungsi, subunit dan kumpulan tertentu. Keperluan ini adalah mengenal pasti sama ada kumpulan tersebut memenuhi objektif semasa ataupun tidak. Manakala keperluan individu, ia adalah lebih kepada mengenal pasti jurang prestasi semasa individu dengan prestasi yang diinginkan dalam semasa menjalankan tugas. Oleh itu, training need identification adalah proses mengenal pasti jurang antara prestasi semasa dan prestasi yang diharapkan dalam meningkatkan tahap prestasi. Sekian, terima kasih.